Start. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala nabiyil amin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Muslimin muslimat hadirin yang berbahagia, para jemaah Masjid Al-Amin yang dirahmati lagi diberkati Allah sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada pertemuan kita selepas Ramadan 1444 Hijrah, bersamaan dengan Ramadan yang ke-11, saya dan tuan-tuan telah berkenalan. Ya, keberadaan saya sudah tahun yang ke-11 di Masjid Al-Amin ini. Mungkin nampak muda je. Nah, yalah, tuan-tuan pun sama juga. Saya tengok 10 tahun lepas tak ada beza, sama je, ya. Alhamdulillah, ya. Dan tak ada apa puji tu nak minta maaf sebenarnya, tak datang qiyamul lail. Yang lebih dahulu tuan-tuan, sememangnya hasrat saya ingin mohon maaf kepada tuan-tuan pada malam yang ke-25 tempoh hari. Saya sakit kepala sebenarnya malam tu, jadi cuba tidur, tak boleh tidur juga. Tidur tu lebih kurang dalam pukul 2 lebih. Jadi sebab itulah akhirnya agak belajar sikit lah, bangun juga tapi dah 4.20. Jadi saya dah siap-siap apa semua. Saya rasa macam kalau saya datang pun dah masa begitu suntuk. Tapi saya yakin, alhamdulillah, saya yakin tuan-tuan tetap menghidupkan malam tersebut. Panjang umur, insya-Allah kita set up balik malam 25 tahun depan. Jadi alhamdulillah hadirin sekalian, ya, suasana menghidupkan 10 malam akhir itu memang ternyata di tempat kita ini sangat memberangsangkan, ya. Sepanjang 10 malam atau 11 malam akhir itu penuh jadual saya mengimamkan qiyam. Cuma masjid tuan-tuan je saya tak dapat datang, qadarullah, takdirnya saya tak dapat datang. Dan alhamdulillah saya yakin kita semua daripada kalangan golongan yang berjaya untuk menghidupkan 10 malam akhir tersebut. Dan insya-Allah hadirin sekalian, semoga Allah memberikan kita kesempatan, kesihatan yang baik melalui 11 bulan yang berikutnya bermula bulan ini, sehinggalah kita kembali bertemu dengan bulan Ramadan yang akan kita temui lebih awal pada tahun hadapan, ya. Jadi insya-Allah polemik raya pun dah tamat, kan? Raya Sabtu ke Jumaat ke dah selesai dah semua. Kita baca tanda-tanda kiamat, tuan-tuan, ya. Anak bulan ni dia ada satu hadis sebenarnya yang Nabi bicarakan berkaitan dengan tanda kiamat. Jadi tak peliklah kalau hari ni ada orang yang boleh sedikit berbeza dalam masalah penetapan anak bulan. Anak bulan muncul jelas pada 30 Ramadan, iaitu pada Maghrib Jumaat 1444 Hijrah baru ni. Kita cerapkan pada 29 tu Khamis tak nampak. Cerapan di Labuan selesai sekitar jam 6.35 petang, dan hasil keputusan cerapan di Labuan tak nampak anak bulan. Jadi kita dah boleh jangkalah keesokan, iaitu Jumaat tu kita akan melengkapkan 30 Ramadan. Baik. Ada tempat yang kita lihat menyambut hari raya lebih awal, iaitu pada hari Jumaat. Dan kita tak ambil di tanah Arab lah, sebab di tanah Arab ni
Dari segi istilah bahasa dia, matlaq ataupun tempat cerapan itu berbeza. Mereka mencerap 5 ke 6 jam selepas kita mencerap. Jadi sudah pastilah ketika mana mereka mencerap, usia anak bulan itu sudah bertambah daripada usia 7 jam 20 minit semasa kita mencerap, dan mereka mencerap ketika anak bulan sudah berusia belasan jam. Semakin tinggi usia anak bulan, semakin teranglah cahayanya untuk mengatasi cahaya matahari yang membolehkan ia kelihatan semasa dicerap. Dan hadirin sekalian, nanti kita akan sampai satu tajuk di mana Nabi SAW pernah sebut antara tanda kiamat adalah anak bulan kelihatan lebih besar daripada biasa. Nabi ada sebut, ya. Sehingga hari yang pertama pada bulan itu dianggap sebagai hari yang kedua. Okey. Nanti kita akan jumpa hadis tu dan kita akan lihat syarahannya bagaimana. Okey. Sebab anak bulan ni sebenarnya kita boleh kenal, ya. Bulan ni anak bulan hari pertama dan anak bulan hari kedua tu kita boleh kenal. Ya. Mana yang apa yang muncul pada Maghrib Jumaat 30 Ramadan itu adalah anak bulan hari pertama sebenarnya. Yang kita dapat tengok tu lah, benar lah kita punya hisap tu kan, dia satu garis, cantik anak bulan tu, satu jalur garis melengkung yang begitu terang. Baik. Tapi akan sampai satu masa, kata Nabi, anak bulan akan kelihatan lebih besar. Orang menganggap hari itu adalah hari yang kedua. Sebab apa? Kalau kita cerap bulan, ya, kalau kita buat cerapan bulan pada hari yang kedua, yakni pada Maghrib hari pertama tu, nak tengok anak bulan untuk hari esok, kan Islam ni hari dia bermula malam. Jadi bila kita lengkapkan hari raya pertama tu pada hari Sabtu, petang Sabtu tu kita cerap nak tengok anak bulan untuk hari kedua, anak bulan tu dia dah bukan jalur dah, dia dah besar, kan? Jadi itu akan berlaku, Nabi sebut. Maknanya anak bulan hari pertama tu akan lebih besar daripada anak bulan biasa, sehingga orang menyangka itu adalah malam yang kedua. Nanti kita akan syarah bab itu, ya. Baik. Jadi hadirin nanti Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung terus sahaja perbahasan kita dalam tanda-tanda umum berkaitan dengan hari kiamat yang Nabi SAW pernah sampaikan kepada kita semua pada malam ini. Satu tanda yang biasa tuan-tuan pernah dengar, iaitu kasratul haraj ataupun banyaknya pembunuhan. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yakthura al-haraj." Tidak berlakunya hari kiamat sehinggalah banyaknya berlaku al-haraj. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa mal haraj?" Apakah itu al-haraj ya Rasulullah? Hadis seperti ini kita akan tertanya, sahabat ni orang Arab, kenapa mereka tidak mengenali satu-satu perkataan yang Nabi SAW sebutkan? Contohnya al-haraj. Bukankah mereka bangsa Arab? Baik. Nabi tidak mampu bersyair, tetapi Nabi menguasai bahasa. Ya, Nabi menguasai bahasa. Ada tak bahasa Melayu yang kita tak tahu maknanya apa? Ada, terutama generasi saya, bukan generasi tuan-tuan. Contohnya cangkat. Nah, dengan nama cangkat, di Perak ada cangkat jering, cangkat melintang, cangkat jong. Cangkat tu apa? Tuan-tuan tahulah. Tanya orang baya generasi saya, tak tahu. Cangkat tu apa, kan? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu asli, bahasa Melayu yang memang tercatat sebagai bahasa Melayu, sah dibuat dalam karangan. Ya. Baik. Begitulah orang Arab. Ada bahasa-bahasa yang mereka jarang guna, tapi itu merupakan bahasa Arab. Contohnya al-haraj. Sehingga mereka terpaksa bertanya kepada Nabi, apa itu al-haraj? Dan Nabi jawab, qala al-qatl. Nabi kata,
Nabi kata pembunuhan Nabi sebut. Ya. Baik. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim. Dalam riwayat Al-Bukhari membawa maksud yang sama, lafaz yang berbeza. Menjelang datangnya hari kiamat, sabda Nabi, ada hari-hari yang penuh kerusuhan, yang pada waktu itu ilmu tentang agama hilang, diangkat, dan kejahilan bermaharajalela ataupun berleluasa. Ya, baik. Saya dah sebut dah apa maksud kejahilan ni. Tak semestinya orang tak tahu, tapi praktikal atas kefahaman tak ada. Ya, praktikal atas kefahaman itu tidak ada. Baik, itulah. Alhamdulillah sekarang ni dia tak ada amalan bentang sejadah seorang satu, tapi ada masjid dia masih buat. Ya, ada masjid dia saf pertama ni dia bentang, dah lah dia bentang sejadah seorang satu. Sejadah tu pula tak rapat. Jadi tak betul. Ya, sekalipun dia boleh menunaikan solat, tapi cara dia menyusun atau mendirikan saf itu bukan dengan cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut cara Nabi, macam mana Nabi ajar kita membina saf, bahu ni kena, mana tak ada ruang. Itu memang ada hadis. Ya. Itu menunjukkan kefahaman ilmu tentang seseorang ataupun sesuatu masyarakat dalam pengamalan ad-din mereka. Ad-din ni maksud apa? Agama mereka itu. Baik. Sebab itu apa yang dikatakan kefahaman ilmu itu bukan sahaja melihat kepada orang yang boleh menunaikan ibadah, tetapi kefahaman. Ya, kefahaman itu penting. Benda ni kena belajar. Dalam satu solat malam yang saya imamkan, tuan-tuan, ya, cerita jugalah walaupun saya tak datang masjid, tuan-tuan, tapi ada satu tempat masa saya tak tahu dia masuk rakaat ke berapa, tapi masa saya nak bangkit untuk menunaikan rakaat yang ke-5 dan ke-6 solat malam ni saya buat ikut rakaat Nabi lah, 8 rakaat solat malam kan. Ditanyalah solat apa dia jerit. Kan, dia jerit, solat apa ustaz? Kan. Baik. Saya tak tahu macam mana kefahaman tuan-tuan, tapi sepanjang saya berada di tanah Arab, isu ni takkan timbul. Takkan ada Arab tanya bila dia datang solat malam, solat apa. Okey. Kenapa benda ni timbul di tempat kita? Kerana tipikal ibadah di tempat kita diajar solat malam ini mesti berniat khusus. Sama ada taubat, sama ada hajat. Tasbih ni lain sikit lah, kan? Ya? Tasbih ni tak tahulah tuan-tuan mampu, saya pun tak mampu, rukuk lama sangat, kan? Jadi dia ditanya, dia tak tahu. Tapi saya perasan beliau masuk saf sebenarnya. Saya perasan, ya, sebab dia duduk tu di hujung. Jadi di hujung tu, masa kita tengah solat, kita perasan sebenarnya dia masuk tu ketika kita sedang membaca dalam rakaat. Saya mula terfikir, masa dia masuk angkat takbir ikut saya tadi, dia niat apa? Kalau dia tak tahu niat solat tersebut. Baik. Ini perlu kepada kefahaman, ya. Di mana kita maklum, bila mana kita menunaikan qiyam ataupun solat malam, ya, solat itu solat malam lah. Yang mana jumlahnya 2 rakaat. Kita panggil sebagai solatut tahajud kerana dia dibuat di akhir malam setelah kita tidur. Apa makna tahajud? Tahajud bermaksud perbuatan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dalam Quran Allah sebut dalam suratul Isra, Allah kata apa? Dan daripada waktu malam bertahajudlah kamu. Ya, Nabi Allah perintah. Apa makna bertahajudlah? Maksud bertahajud adalah bangun sesudah tidur di malam hari. Kalau tuan-tuan bangun 6.30 pagi, itu bukan tahajud, sebab dia dah masuk pagi. Subuh kita 5.52. Tuan-tuan bangun 5.45, masih dianggap bertahajud, sebab bangun di waktu malam.
Apa definisi malam? Belum masuk subuh. Bangun pukul 5.30, pukul 5, pukul 4 lagilah dia anggap jelaslah. Jadi itu maksud bertahajud. Kan? Orang rumah tak sedar kita bangun, kita hilang. Kan? Kita hilang tak tahulah pergi mana kan. Tengok bola ke, contoh. Orang rumah telefon. Bang, mana? Bangun pukul 5 abang tak ada. Oh, abang bertahajud, contoh. Dia kat kedai mamak ni, tengok bola. Dari segi bahasa dia tidak menipu. Dari segi bahasa betul. Sebab dia dah tidur, kemudian dia dah bangun malam. Bertahajud tak? Perbuatan tu bertahajud. Tapi yang Allah perintahkan nafilatan lak, bertahajud dengan mengisi perbuatan tahajud itu dengan solat sunat. Itu dia. Jadi sebab itulah solat 2 rakaat yang kita tunaikan pada qiyam itu dipanggil sebagai solatut tahajud. Istilah sahaja, tapi sebenarnya dia merupakan sambungan kepada solatut tarawih yang kita buat di awal malam sesudah Isyak. Sebab bentuk solatnya sama, tak ada perbezaan, hanya nama daripada segi pengistilahan sahaja. Hatta saya pernah beritahu kepada tuan-tuan, perkataan tarawih tak pernah pun dikenali di era Nabi dan para sahabat. Zaman Nabi itu tak kenal pun apa nama solat tarawih, tak pernah dijenamakan dengan tarawih. Zaman Nabi hanya dipanggil sebagai solatul lail ataupun solat malam. Kerana Nabi ajar kita solat sunat yang kamu tunaikan selepas Isyak sehingga sebelum subuh dengan masna jumlah 2 ini dipanggil sebagai solatul lail ataupun solat malam. Ada sejarah kenapa dinamakan tarawih, ya. Baik, sebab apa hadirin sekalian? Kenapa ada tarawih pada bulan Ramadan, tak ada pada bulan lain? Kerana Nabi semasa hayat baginda, Nabi buat solat malam hanya di sepertiga akhir malam, kita panggil tahajud. Tapi bila masuk bulan Ramadan, Nabi buat 2 round. Ni dia, Nabi buat 2 kali. Yang pertama di awal malam, yang kedua di akhir malam seperti hari-hari biasa baginda. Yang itulah, yang di awal malam itulah yang akhirnya diistilahkan sebagai tarawih dengan kisah dan sejarahnya. Di akhir malam itu kekal dengan makna solatut tahajud. Baik. Okey. Ini ilmu lah. Jadi kalau kita ada ilmu dan kefahaman, kita masuk pada rakaat ke berapa pun, kita pergi ke mana pun, kita tinggal Allahu Akbar, kita solat. Tak ada dah, tak tanya apa nak solat hajat. Kalau tuan-tuan nak solat hajat ataupun taubat, itu niat sendiri. Kan? Tak ada beza pun. Sebab kalau tuan-tuan niat hajat pun, solatnya macam tu juga. Kalau tuan-tuan solat taubat pun, solatnya macam tu juga. Tak ada beza. Kan? Dia melainkan solat yang ada kaifiat khusus. Sebagai contoh, solat gerhana. Solat gerhana, tuan-tuan tak boleh nak pergi niat masuk solat duha. Sebab apa? Sebab kaifiat dia beza. Kan? Dia ada 2 kali qiyam dalam 1 rakaat. Begitu. Adapun yang lain itu tak ada beza. Sebab itu tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan solat maghrib berimamkan orang yang solat ba'diyah? Boleh. Boleh tak tuan-tuan solat maghrib berimamkan imam yang qada asar? Imam tak solat asar tadi, bukan imam masjid. Orang yang sedang solat tu, dia tak solat asar, dia pergi qada asar tu lepas maghrib, dia qadanya. Contoh, kita pun tak tahu dia solat apa, kita dah lewat, kita angkat takbir, niat solat maghrib, sah solat kita? Sah. Cuma kita masuk rakaat pertama, apa sal pula sampai 4 rakaat ni, kan? Udah pelik. Tuan-tuan, gitulah. Jadi kita kena faham, ini ilmu. Jadi ilmu ini, kefahaman inilah yang semakin hilang dan semakin diangkat, ya, dalam kalangan umat ini. Tapi kita alhamdulillah, tuan-tuan pergi ke sebahagian negara-negara Islam yang lebih sekular dan liberal. Contohnya di negara-negara Islam di Asia Tengah dan Asia Barat. Negara Tantan tu tuan-tuan pergi, bukan dia, macam mana nak cakap, tuan-tuan pernah pergi Tantan tak? Pernah pergi? Mana? Uzbekistan contoh. Uzbek tu ada makam Imam Bukhari. Macam negara Albania, Kazakhstan apa semua tu kan. Itu Islam dia, kefahaman dia tak begitu kuat, ya. Sebab dia bekas Soviet kan, bekas jajahan Soviet.
Macam Turki lah, apabila dia melalui satu era sekular yang terlalu lama, ya, menyebabkan generasi dia tu sampai ke hari ini yang tak tahu tentang amal ibadah ni pun ada. Masih ramai. Okey. Baik. Okey, hadirin sekalian. Yang dimaksudkan dengan al-haraj ialah pembunuhan, dan kata Abu Musa al-Asy'ari, ia adalah bahasa ataupun lahjah yang masyhur digunakan oleh penduduk Habsyah, Ethiopia. Habsyah tu bahasa Arab juga. Okey. Baik. Diriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, inna baina yaday sa'ah al-haraj, sebelum tibanya hari kiamat akan berlakunya al-haraj. Qalu al-haraj, sahabat terkejut, al-haraj? Qala, kata Nabi, al-qatlu. Qalu aktsaru mimma naqtul. Ya, Nabi SAW kata apa? Nabi SAW kata pembunuhan. Maka sahabat bertanya, qalu aktsaru mimma naqtul, adakah dia lebih banyak daripada pembunuhan yang kami pernah lakukan? Ya, inna naqtulu fil amil wahid aktsara min 70,000. Kabilah yang Nabi bagi tahu tentang peristiwa ni, dia kata, kabilah ni kata kami pernah membunuh 70,000 orang lebih dalam masa setahun, dia kata. Okey. Senang-senang bunuh orang ni, tuan-tuan. Saya tak tahulah tuan-tuan, tapi saya pernah jumpa orang yang buat kerja ni dalam hidup saya, dah almarhum, meninggal lah. Apa rasa bunuh orang? Betul tak? Meninggal lah. Dia kata gian. Dia sekali buat, dia akan ada gian. Begitulah. Itulah tuan-tuan tengok dalam filem Hollywood macam tu lah. Kan? Sebab itu orang yang penembak tepat, ya, dia ajar 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun untuk menembak tepat. Sniper dalam hidup tak pernah menembak bunuh orang. Boleh mental loh. Macam main bola lah. Tuan-tuan training sama dengan player utama, tapi bila game tuan-tuan tak pernah main, tak mental, tukar tim. Okay. Sebab tu kita tengok mudah-mudah dia buat begini, tuan-tuan. Sebab apa? Antara perkara yang iblis paling suka anak Adam buat adalah melakukan pembunuhan. Sebab itu generasi manusia pertama, manusia terawal selepas Adam, Qabil dan Habil, iblis tak berjaya merosakkan salah seorang daripada mereka atau kedua-duanya dengan syirik. Qabil tidak menyembah selain daripada Allah walaupun dia bunuh abang dia ke adik dia, kan? Walaupun dia bunuh Habil, tapi dia tidak menyembah selain daripada Allah, dia tetap sembah Allah. Tapi iblis berjaya untuk mengajarkan kepada manusia satu perbuatan yang dipanggil pembunuhan. Baik. Kabilah ni kata kami pernah membunuh lebih 70,000 orang dalam masa setahun. Qala, jawab Nabi, innahu laisa biqatlikumul musyrikin walakin qatala ba'dukum ba'da. Kata Nabi, ya? Kata Nabi, bukan kamu membunuh kaum musyrikin, tetapi yang akan terjadi ialah sebahagian kamu akan membunuh sebahagian yang lain, kata Nabi. Yakni akan berlaku permusuhan antara sesama Muslim. Baik. Mereka berkata, qalu wa ma'ana uquluna yawma idzin, kami mempunyai akal pada waktu itu ya Rasulullah, takkan kami nak buat begitu. Qala innahu la yatra'u uqulu aksari ahli dhalika zaman wa yakhlifu lahu haba'an minan nasi bihasbi aksarihim annahu ala syai'in wa laysu ala syai'in, kata Nabi. Kebanyakan manusia waktu itu hilang pertimbangan akalnya dan digantikan oleh manusia-manusia debu yang kebanyakan mereka mengira berpegang pada kebenaran padahal tidak sama sekali. Tuan-tuan, macam mana kaum muslimin boleh bunuh kaum muslimin yang lain? Puncanya apa? Macam mana satu orang kaum muslimin boleh kafirkan kaum muslimin yang lain?
Puncanya apa? Kerana kelompok itu merasakan mereka berada dalam kebenaran, dan merekalah, hanya merekalah yang berpegang dan berada dalam kebenaran. Itu puncanya. Ya. Sedangkan mungkin perselisihan mereka itu tidak melibatkan soal siapa benar, siapa salah. Perselisihan boleh jadi perselisihan. Tuan-tuan nak buat majlis raya rumah terbuka malam Sabtu atau malam Jumaat contoh. Ada masjid buat malam Jumaat. Kenapa tuan-tuan tak buat malam ni? Malam esok, malam esok tuan-tuan buat malam esok. Kan? Itu boleh berbeza. Tapi rasionalnya mungkin malam esok, sebab tuan-tuan buat malam esok, mungkin lebih rasional malam esok. Itu tidak bermakna orang yang berpendapat buat malam ni tidak rasional ataupun salah. Itu pandangan-pandangan seperti itu, hadirin sekalian. Ya. Tapi kadang-kadang kita ada manusia yang dia tak boleh berfikir seperti itu. Kalau aku betul, kamu mesti salah. Itu dia punya pemikiran. Dan ini telah bermula di era para sahabat lagi, hadirin mati Allah sekalian. Ya. Di era para sahabat, pertembungan-pertembungan antara para sahabat yang melibatkan isu politik besar. Ali dan Muawiyah ni banyak kali dah saya cerita tuan-tuan. Tapi itu antara pertembungan epik yang berlaku di era para sahabat. Sebab itu majoriti sahabat tidak mahu mengambil campur dalam soal itu. Penglibatan para sahabat dalam konflik antara dua tokoh besar ini tidak sampai ke jumlahnya 30 orang pun para sahabat yang terlibat. Majoriti mereka adalah para tabi'in keseluruhannya, dicampur lagi dengan kaum munafik, orang-orang bukan Islam yang berpura-pura menjadi kaum muslimin, masuk dalam tentera Ali daripada Kufah. Dan aim mereka dalam peperangan itu hanya menyasarkan kepada para sahabat yang utama yang ada pada waktu itu. Jadi hadirin mati Allah sekalian, ya, Nabi telah memperingatkan kita bahawa akan berlakunya banyak al-haraj, pembunuhan yang dianggap, yang mana ia berupa satu bentuk fitnah yang begitu besar. Baiklah, kadang-kadang apa benda yang tuan-tuan lihat kan, Iraq dan Iran pernah bertembung. Di Syria, tentera Bashar juga Muslim, dia tu Syiah lah tapi tenteranya Muslim, disokong oleh Rusia. Rakyat yang memerangi dia Muslim juga. Di belakangnya ada Barat, ada Amerika, berperang, bertembung. Masuklah sehingga ke tahun yang ke-12 pada saat ini. Okey. Sebab itu kita tak boleh nak bersama dengan rakyat Syria ini, golongan yang berperang maksud saya lah, bukan yang berarti rakyat yang tertindas. Rakyat yang tertindas yang menerima impak kesan itu memang kita bersama mereka. Yang berperang tu kita tak boleh bersama mereka seperti kita bersama dengan bangsa Arab Palestin yang memerangi Yahudi. Beza. Sebab di sana orang Palestin ni berperang berhadapan dengan orang Yahudi, musuh yang nyata, yang jelas. Sedangkan pertembungan di suatu tempat lain, sebab seperti mana di Syria itu berlaku fitnah. Aku maksud fitnah samar. Kita pun tak boleh nak buat keputusan pihak mana yang lebih tepat dalam soal tersebut. Baik, hadirin mati Allah sekalian, bab pertembungan antara dua muslim ini Nabi ada sebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur, ya. Nabi kata, wallazi nafsi biyadihi la tazhabu dunya hatta ya'ti 'ala an-nasi yaumun la yadri al-qatilu fima qatal. Akan sampai suatu masa nanti, Nabi kata, ke atas manusia ini hari di mana orang yang membunuh tak tahu mengapa dia melakukan pembunuhan. Dia pun tak tahu. Ya. Walal maqtulu fima qutil, orang yang kena bunuh pun tak tahu kenapa dia kena bunuh pada hari itu. Ya. Faqila kaifa yakunu zalik, dan dikatakan bagaimana keadaan itu boleh berlaku. Qala al-haraj, kata Nabi, al-haraj iaitu al-qatil wal maqtul finnar, hari yang mencatatkan pembunuh dan orang yang dibunuh kedua-duanya berada di dalam neraka. Baik hadirin mati Allah sekalian, ada sebahagian pendapat menyatakan hal ini telah pun berlaku di zaman sahabat dahulu, kan. Pertembungan Ali dan Muawiyah itu mencatatkan kematian, ada riwayat kata hampir 60,000 umat Islam. Sebab dia hampir 6 bulan pertembungan itu. Dia bukan sekali perang habis-habis macam tu, macam main bola 90 minit habis siapa mati kira tak. Ya, hampir 6 bulan pertembungan itu
berlaku. Jadi 100,000 yang dibawa oleh Ali bertembung dengan 60,000 yang dibawa oleh Muawiyah. Ada pendapat kata dia dah berlaku lah pada masa itu. Baik. Ada yang menyatakan ini merujuk kepada zaman kita yang kemudian ini, yang mungkin berlaku keadaan seperti itu. Tapi wallahu alam, hadirin sekalian, di zaman era kita ini ataupun selepas daripada zaman era sahabat itu tidak kelihatannya ada, tapi sebenarnya berlaku juga. Kalau tuan-tuan baca sejarah contohnya macam kerajaan Ayyubiyah kan, kerajaan keluarga Salahuddin Al-Ayyubi itu. Ayyubiyah ni tak lama tuan-tuan. Ayyubiyah ni berdiri 80 tahun saja kerajaan itu. Lepas tu dia tumbang. Tumbang itu keluarga Ayyubiyah dibunuh oleh keluarga Mamalik. Muslim sama Muslim. Mamalik berdiri lama, ratusan tahun. Tapi berlaku akhirnya perang besar antara keluarga Uthmaniyah dengan keluarga Mamalik. Maka berakhirlah kerajaan Mamalik. Uthmaniyah yang pada masa itu sudah menakluki Istanbul berjaya menjadi suatu kerajaan Islam yang kuat. Tapi pertembungan itu berlaku sesama Muslim. Revolusi Arab sebagai contoh 1916 yang dikepalai oleh moyang Raja Jordan almarhum Syarif Hussein ibn Ali kan, Al-Hashimi. Itu pertembungan antara sesama Muslim dalam proses membebaskan negara Arab daripada duduk di bawah kerajaan Muslim, kerajaan Islam Utsmaniyah. Pertembungan itu melibatkan sesama Muslim. Jadi ia perkara yang sebahagian menyatakan telah berlaku di era sahabat, tapi dunia menyaksikan ia berlaku juga selepas itu sehinggalah ke zaman kita pada hari ini. Baik hadirin mati Allah sekalian, terdapat dalam suatu riwayat bahawa umat Islam adalah umat marhumah, umat yang dikasihi, yang dirahmati. Mereka tidak akan marhumah. Biasa dengar almarhum, kalau perempuan almarhumah. Itu betul, bahasa Arabnya betul. Tapi yang tak betulnya tuan-tuan kadang selalu guna Allah yarham, kalau perempuan jadi Allah yarhamah, itu tak ada. Itu salah. Okey. Kalau kata almarhum lelaki, almarhumah perempuan, betul. Itu istilah tu betul. Baik. Mereka tidak akan diseksa dengan azab yang kekal di hari akhirat sejahat mana pun seorang kaum muslimin itu. Azab boleh terima tapi tak akan kekal. Allah hanya menyeksa mereka di dunia dengan berbagai fitnah, gempa bumi dan pembunuhan. Jadi tuan-tuan, umat Islam ya, dia kalau dia ditimpa apa kita panggil ujian, musibah, itu antara salah satu sebab kalau hidupnya berakhir dengan kebaikan dan pengampunan daripada Allah, itu adalah dengan tujuan Allah tidak mahu mengazabnya di hari akhirat. Itu je. Baik. Diriwayatkan daripada Sidqah Al-Musanna telah menceritakan kepada kami Rabah ibn Haris daripada Abi Burdah. Dia berkata, kami sedang berdiri di pasar pada masa pemerintahan Ziyad. Tiba-tiba saya memukulkan salah satu tangan saya dengan satunya lagi kerana merasa hairan. Lalu salah seorang lelaki daripada kalangan Ansar yang bapanya masih mempunyai hubungan persahabatan dengan Rasulullah, maknanya dia tabi'in, ni era tabi'in ya, bertanya, apakah yang engkau hairankan wahai Abu Burdah? Aku menjawab, aku hairan terhadap kaum yang agamanya satu, nabinya satu, dakwah seruannya satu, hujahnya satu, berperang kerana tujuan yang satu, tetapi mereka saling membunuh antara sebahagian terhadap sebahagian yang lain. Lah ni berlaku kat mana tuan-tuan? Sudan. Kan General Abdul Fattah Burhan dengan siapa hafal nama seorang lagi general tu? Saya tak ingat namanya. Yang satu tu general tentera kerajaan tu General Abdul Fattah Burhan, dengan satu lagi tu. Dua general ni tuan-tuan tahu dulu dia orang kawan baik, pakat, gulingkan kerajaan Sudan sama-sama.
dah terguling kerajaan Sudan tu, dia orang hari ni pula bertembung perang. Perang skala betul tuan-tuan, skala bukan skala kecil. Ya. Itu dia. Sama-sama Muslim. Masing-masing ada proksi di belakang mereka sebenarnya. Sudan ni, ini bukan pertemuan melibat agama tuan-tuan. Ini bukan pertemuan melibatkan mazhab, melibatkan Sunni Syiah, bukan, tak ada. Dulu di Sudan ada isu dengan Kristian, South Sudan, Sudan Selatan. Isu yang melibatkan pertemuan Muslim dan Kristian dalam wilayah Muslim, biasanya dia akan cepat dapat kemerdekaan. Contohnya Timur Leste. Kan, Timur Leste, kenapa dia cepat dapat kemerdekaan? Sebab dia bukan Islam. Timur Leste lah, kan? Ya. Lepas tu dia cepat dapat kemerdekaan, dan dia ada hasil bumi yang begitu banyak. Sama juga dengan South Sudan, Selatan Sudan, dulu ada kelompok komuniti Kristian yang berperang dengan kelompok Muslim, cepat mereka dapat kemerdekaan. Barat akan taja kemerdekaan mereka. Sekarang tinggal Sudan yang tanah besar dia itu, yang penduduk dia ada kata 100%, ada kata 98-95% Muslim. Tapi memang boleh dikatakan Muslim lah. Okey? Sama-sama berperang. Mazhab sama-sama Ahlus Sunni. Tak ada Syiah kat sana. Perang. Tak ada sinan. Ya? Ini yang berlaku. Di Sudan ni dia ada satu kawasan nama dia Al-Ubaid. Al-Ubaid ni suatu telaga minyak yang begitu besar. Minyak dah dari sini. Dia darat dah. Sudan tak ada laut. Kan? Dia darat. Minyak dekat darat ni pula tuan-tuan yang kerja minyak mesti tahu kan, dia pernah kerja. Minyak di darat ni, dia kos pengeluaran dia jauh lebih rendah daripada kos pengeluaran minyak di offshore laut. Dalam keadaan dunia barat, kesempitan bahan api ekonomi, kan, akibat daripada, sebab dunia Eropah ni dia berharap kepada minyak dan gas daripada Rusia, kan. Dan dalam keadaan Saudi pula dilihat semakin menjauhkan diri daripada US. Sebab itulah benda ni berlaku. Ini salah satu faktor. Ya. Tangan-tangan jahat ni memang ada kat belakang. Ya. Tapi umat Islam yang gelap matanya, gagal mempertahankan jati dirinya, akan terlibat dengan pembunuhan sesama sendiri. Ya. Baik. Hadirin sekalian. Dia berkata, janganlah engkau merasa hairan, kerana aku pernah mendengar ayahku yang merupakan sahabat memberitahu, ayahnya seorang Ansar, memberitahu bahawa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, inna ummati ummatun marhumah, sesungguhnya umatku merupakan umat yang dirahmati, laisa 'alaiha fil akhirati hisabun wala 'azab, ya, tidak ada hisab dan azab bagi mereka di hari akhirat. Innama azabuha fil qatli waz zalazil wal fitan, sesungguhnya azabnya adalah dengan berlakunya pembunuhan, gempa dan juga fitnah di dunia. Begitu. Jadi umat Islam yang terima azab juga di akhirat itu malang sungguhlah. Kan, wal iyazubillah, semoga kita tak tergolong dalam golongan yang diazab itu. Tapi Nabi dah ada bagi tahu ummatun marhumah. Adalah kesilapan-kesilapan mereka, kelalaian-kelalaian mereka, dan akhirnya mereka di Madinah itu, saya dah pernah bahas dengan tuan-tuan, akan rosak satu masa nanti. Bukanlah rosak total, tapi kerosakan masuk, dan penduduk dia akan mula lalai. Seperti mana yang kita boleh tengok hari ini. Pembangunan baru di Madinah tu tuan-tuan tunggu. Tuan-tuan tengok mall macam Pavilion tu, besar pada Pavilion lagi dia akan buat di Madinah tu, dengan pembangunan baru. Lepas ni tuan-tuan pergi umrah pun awak tak kira kan. Dah tak sama macam, sebab dia akan jadikan, Muhammad bin Salman ni akan menjadikan Madinah sebagai bandar tourism, bandar pelancongan, kan. Jadi akan lalai. Dan ini telah berlaku di zaman era dahulu, berapa ratus hijrah dahulu. Ya. Al-Imam Ibn Katsir menceritakan bahawa orang-orang Madinah pada masa itu hampir telah menyimpan alat-alat muzik pada setiap rumah. Dah ada pada waktu itu, sehinggalah Allah mengeluarkan api yang muncul di kawasan Hurrah, yang nyalaannya mampu menerangi bumi Syam. Keluarnya api di Madinah. Api itu tak terpadam
sehinggalah penduduk Madinah mengeluarkan semua alat-alat hiburan mereka dan membakarnya bersama api itu, lalu padamlah api tersebut. Sebab Allah pelihara bumi Madinah. Demikian, ya. Baik. Jadi Madinah pun satu masa nanti akan berlakunya gempa. Dan ingat lagi tak pembahasan ni? Gempa yang mengakibatkan Madinah ditinggal kosong oleh penduduknya. Dan itu sebagai balasan Allah Ta'ala kepada mereka yang lalai di dunia. Dan semoga mereka dirahmati di hari akhirat. Dan akan tetap ada hikmah yang besar di mana dengan peristiwa itu dapat menyelamatkan Madinah daripada dirosakkan secara total oleh individu yang menginginkan kerosakan pada wilayah dan kota tersebut. Baik, jadi hadirin mati Allah sekalian, ada satu lagi hadis yang akan kita bacakan insya-Allah, ya. Mungkin saya akan baca sama je lah, hadisnya lebih kurang sama juga dengan hadis yang kita baca ini, tapi ada sedikit tambahan, ya. Daripada Abu Musa disebutkan, inna ummati ummatun marhumah, sesungguhnya umatku merupakan umat yang dirahmati. Laisa 'alaiha fil akhirati azabun, tidak ada bagi mereka itu azab di hari akhirat. Innama azabuha fid dunya, hanya sahaja azab mereka di dunia. Al-qatlu wal balabil waz zalazil, iaitu pembunuhan, kesengsaraan dan gempa bumi. InsyaAllah kita syarah sikit selepas azan isya. Allahu a'lam. أشهد أن لا إله إلا الله.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, insya-Allah. Hadirin mati Allah sekalian, kesimpulan hadisnya dah tamat dalam masalah ini, ya. Apa yang kita dapati bahawa Nabi telah mengisyaratkan akan banyaknya berlaku al-haraj, dan Nabi spesifikkan al-haraj yang bermaksud pembunuhan itu merujuk kepada pembunuhan sesama kaum muslimin. Dan Nabi SAW juga menerangkan bahawa pembunuhan, gempa dan kesengsaraan itu adalah merupakan sebahagian daripada azab Allah ke atas kaum muslimin di dunia, kerana mereka menjadi ummatun marhumah di hari akhirat, ummah yang dirahmati. Cuma yang ni ada perbahasan yang panjang, hadirin mati Allah sekalian. Benda ni tidak menafikan akan adanya orang muslim, orang Islam yang akan ke neraka itu, ya. Cumanya dalam bab hadis-hadis tentang akhirat, tentang hisab, tentang mizan timbangan, tentang sirat, dan juga tentang syurga dan neraka, kita akan jumpa hadis-hadis golongan yang akan menerima nikmat, dan kita juga jumpa hadis-hadis golongan yang ditimpa azab. Itu tak dinafikan, ya. Cumanya tuan-tuan, dalam keadaan kita tidak mengambil pendekatan yang begitu selesa, kita juga perlu memahami sebahagian besar kisah cerita di hari akhirat tentang hisab, tentang azab, itu refer kepada golongan-golongan kafir, ya. Golongan yang kafir, yang kufur, golongan yang tak mampu melepasi azab, sirat, golongan yang mana amal baiknya tidak akan lebih memberati amalan yang buruk, walaupun dia hidup dengan kebaikan disebabkan iman dia tak ada, ya. Tanpa kita menafikan, tetap di sana adanya hadis yang menunjukkan seorang muslim juga terkena azab. Tapi majoriti penduduk neraka adalah daripada kalangan orang yang kufur. Itu jawapan dia. Dan kalau ditanya majoriti orang Islam akan masuk syurga ataupun neraka, jawapan dia syurga. Itu jawapannya. Walaupun tuan-tuan pernah dengar daripada 1999 masuk neraka, hanya seorang yang masuk syurga, tapi itu bukan nisbah antara sesama muslim, itu nisbah keseluruhan anak Adam, termasuk umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi, sebelum kita, yang majoritinya kufur, tak beriman. Sebab itulah jumlahnya sedemikian rupa. Okey. Jadi hadirin mati Allah sekalian, ada pelbagai pandangan berkenaan dengan azab yang dilalui oleh seorang muslim. Ada yang pendapat yang menyatakan dia hanya melintasi azab itu sahaja, melintasi, ya, melintas. Masakan tidak kalau siapa ni, maksud melintas ni dia tak dibakar dalam api, ya. Sebab ya, kita bab ni kena baca juga tuan-tuan. Kalau ada ustaz-ustaz yang habis kitab tu, boleh cadang lah, ustaz boleh bawa kitab syurga neraka kan. Betul, dia cerita bab ni, dia ada pemahaman juga, ya, kena kita faham. Kalau Abu Talib kalau Abu Talib itu pun azabnya dapat seringan itu kafir tu, ya. Abu Talib mati dalam keadaan mengucapkan ala millati Abdul Muttalib, atas agama Abdul Muttalib. Dia tak terima agama Nabi, kufur, dapat azab yang paling ringan. Tak akan ada muslim yang lebih berat azabnya daripada itu. Sebab tak akan ada, sifirnya tidak akan ada muslim yang azabnya lebih berat daripada seorang yang kufur. Ada banyak pandangan dalam masalah ini. Ada hadis yang membawa kepada pandangan bahawa azab kaum muslimin akan berakhir. Siapa-siapa kaum muslimin yang diazab, apabila selesai semua manusia dihisab, maka berakhirlah azabnya. Jelas tak? Faham? Kan? Mana Allah menghisab manusia, jadi siapa-siapa yang masuk neraka tu masuklah, dengan masuk. Tapi bila dia berakhir, bila selesai hisab seluruh manusia, maka Allah memerintahkan seluruh ahli syurga menarik keluar orang-orang yang mereka kenali daripada kalangan orang yang beriman. Maka keluarlah orang yang beriman yang diletakkan
di dalam neraka disebabkan oleh dosa-dosa mereka yang dibalas dengan api neraka. Begitu. Dia hadirin mati Allah sekalian, bab ini ada himpunan kitab yang menghimpunkan bab-bab ini, seperti ada kitab Wasafil Jannati wan Nar min Sahihis Sunnati wal Akhbar, kitab himpunan sifat syurga dan neraka karangan Fadilatul Syekh Abdul Wahid Salam Bali. Bagus kitab tu, ada terjemahan pun dalam bahasa Melayu ya. Ini menerangkan tentang perihal azab ini. Sebab saya terangkan syarah ini sebab saya tidak mahu hadis ini difahami dengan mutlak, total, tak ada seorang pun Muslim yang kena azab di neraka. Ada, memang ada. Tapi insya-Allah mudah-mudahan pendapat ini benar, majoriti Muslim akan ke syurga insya-Allah. Begitulah ya. Wallahu alam. Sekali itu dulu hadirin kita pasal. Silakan. Pasal surah Yasin. Surah Yasin kita dalam Islam biasa kita baca Al-Fatihah dan surah Yasin. Hadis Nabi tak menyarankan kita baca surah Yasin, dan Imam Musa Empat pun tak menyarankan kita baca surah Yasin. Siapa yang mulakan? Sejarah permulaan saya tak tahulah. Sejarah permulaan bacaan Yasin malam Jumaat saya tak pastilah. Tapi saya tak ada isu berat pun masalah ni kan. Kita baca lah. Dah malam Jumaat orang bagi saya bukan satu benda yang besar dan perlu dipertikai lah. Kalau tak baca Yasin pun orang buat benda lain juga. Orang tak baca lain, orang main telefon kan. Kan? Ini cuma di tempat kita ni kadang ada tempat baca Yasin, ada baca Al-Kahfi. Surau saya 2 minggu baca Yasin, 2 minggu baca Al-Kahfi. Panjang, tapi kalau dah biasa buat okey. Cuma dia ambil masa, kalau Yasin boleh habis dalam 8.10, dia habis dalam 8.20 macam tu je. Tapi memang habis sebelum apa? Sebelum azan habis. Tak apalah, ringkas lah. Kan, ringkas boleh. Kahfi malam Jumaat ada hadis. Gitu. Yasin malam Jumaat tak ada hadis lah, tapi nak baca itu bukanlah dia ayat Quran. Saya pun tidak menjadi isu itu, benda itu bukan kita satu amalan baik yang cumanya tuan-tuan pun faham kan. Ada orang dia bantah sebab nanti orang anggap benda tu wajib. Ada ke tuan-tuan anggap wajib? Saya tak rasa tuan-tuan anggap wajib kan. Tapi dia satu amalan yang ialah duduk isi masa baca Yasin dalam masa yang sama. Kita pun ada usaha untuk mentadabbur kan, memahami makna dalam surah tersebut, itu lagi baik. Jadi ada yang kita baca tu kita baca sajalah, kita teruskan. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita ini insya-Allah akan datang ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafi'an li ashabi, memberi syafaat kepada pembacanya insya-Allah. Baik, insya-Allah hadirin sekalian, sekadar dulu, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan bagi kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.